Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 853. Isu kata polis, siapa yang menjaga rakyat? Persempadanan agama dan kaum tidak boleh diterima. Besarkan semangat Grand Coalition. Terengganu retak menanti belah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin Pakatan Harapan menyokong usaha Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado untuk membersihkan pasukan polis Diraja Malaysia PDRM daripada elemen yang merosakkan kewibawaannya. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutuskan surat bagi menyatakan sokongan terhadap Abdul Hamid dalam usaha membantah sebarang elemen jenayah di negara ini. PDRM adalah pasukan yang amat penting dalam mana-mana sistem masyarakat dan penanda aras keamanan dan kestabilan negara. Justru saya amat bersetuju dengan penegasan yang dibuat beliau terkait integriti kebebasan, kewibawaan dan keupayaan pasukan polis, ujar pengerusi Pakatan Harapan itu. Beliau juga mendoakan agar Abdul Hamid dapat melaksanakan amanah dan menempuhi cabaran getir saat ini dengan baik. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menggesa Kerajaan Perikatan Nasional menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat pendedahan mengejutkan Abdul Hamid mengenai kewujudan kartel polis. Guan Eng berkata hanya RCI yang dapat membersihkan pasukan polis dari unsur-unsur korup dan menyelamatkan reputasi majoriti pegawai dan anggota polis yang tidak terlibat dalam kegiatan jahat tersebut. Beliau mengecam sikap Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menolak penubuhan RCI sebagai tidak bertanggungjawab. Rakyat Malaysia mahukan siasatan awam terbuka, bukan siasatan dalaman di mana kerisauan orang awam tidak dapat diredakan. Sebarang kegagalan menubuhkan RCI untuk mengatasi masalah serius yang menimpa pasukan polis ini hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan hilangnya keyakinan terhadap profesionalisme, integriti, kebebasan dan kemampuan pasukan polis untuk memerangi jenayah. Ini akan menjadi ujian terbesar bagi komitmen Kerajaan Perikatan Nasional untuk memerangi rasuah dan jenayah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Guan Eng, Kerajaan Perikatan Nasional tidak serius dalam memerangi korupsi dan jenayah. Seperti pepatah, harapkan pegar, pegar makan padi. Terdahulu, Abdul Hamid menerusi program Sinar Live bersama IGP mendakwa wujud gerakan dalaman dalam kalangan pegawai muda PDRM yang bercita-cita untuk menjatuhkannya. Beliau mendakwa gerakan itu juga merupakan kumpulan yang sama yang mendalangi kartel dalam PDRM dengan hasrat mendominasi pasukan keselamatan negara demi kepentingan mereka. Abdul Hamid juga mendedahkan beliau sudah mengenal pasti kartel pegawai yang korup dalam pasukan polis. Beliau mendakwa ia turut melibatkan seorang bekas ketua polis negara yang menerima wang suapan daripada sindiket jenayah. Guan Eng mempersoalkan bagaimana skandal ini dapat ditangani secara dalaman oleh Suruhanjaya Pasukan Polis SPP ketika ia dipengerusikan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika tindakan jenayah tersebut didakwa berlaku. Jika diperhatikan, kenyataan Hamzah yang awal-awal lagi menyebut bahawa tidak ada kata polis jelas menunjukkan telah wujud sikap berat sebelah beliau yang boleh menjejaskan kredibiliti siasatan dan hasilnya. Saya sebagai pengerusi SPP ini pertama kali saya dengar ada kartel dalam polis, kata Menteri Dalam Negeri itu. Sewajarnya skandal kartel ini dapat diselesaikan dengan pantas dan efisien. Jika tidak, tanda pagar kita jaga kita akan jadi politikus jaga politikus, polis jaga polis. Justru siapa pula yang akan jaga rakyat? PAS mencadangkan persempadanan semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri majoriti Melayu untuk menambah bilangan kerusi di Parlimen.
kata Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Tujuan kita mencadangkan perkara ini pertamanya kerana pertambahan pengundi terutama di sebelah pantai timur iaitu di Kelantan dan sebahagian di Kedah, Pahang dan juga Terengganu. Ada kawasan parlimen jumlah pengundinya sehingga 80,000 orang. Jadi dari segi tanggungjawab wakil rakyat nak menjaganya menjadi satu beban kepada dia. Sebab biasa dalam 20,000 sehingga 30,000 orang dan paling ramai 40,000 pengundi katanya. Seperti dipetik bernama. Seiring dengan kenyataan Muhammad Amar itu, Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS, Datuk Khairuddin Aman Razali pula berkata, PAS menyasarkan untuk menguasai 2/3 Dewan Rakyat dalam pilihan raya umum ke-15 nanti untuk melaksanakan persempadanan semula kawasan pilihan raya. PAS melihat keperluan jangka masa panjang untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 dengan majoriti 2/3. Pada saat itu, perubahan sempadan pilihan raya yang menguntungkan Islam Melayu serta pertambahan kerusi parlimen di negeri-negeri majoriti Melayu boleh diusahakan. Katanya dalam satu kenyataan di media sosial semalam. Untuk rekod, PAS kini bersama dengan Kerajaan Tebuk Atap yang merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Mengulas mengenai pandangan pemimpin PAS itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Hanif Hamaidin menyindir bahawa mereka sepatutnya meminda perlembagaan REIT menjadi perlembagaan Islam. Bila hampa dapat majoriti 2/3, pindalah perlembagaan dari yang biasa dinaratifkan ia adalah perlembagaan Tok REIT kepada perlembagaan Islam dan Malaysia diisytiharkan sebagai negara Islam. Beliau secara sinis berkata PAS patut mengislamkan perlembagaan persekutuan. Hampa pi syahadahkanlah artikel 4 itu yang kata perlembagaan itu adalah hukum tertinggi dalam negara, the supreme law of the land. Beliau juga menyindir PAS kerana Kerajaan Perikatan Nasional telah meninggalkan cabutan khas nombor ekor dari 8 yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 22. PAS juga nampaknya telah melupakan RUU 355 walaupun sudah membuat himpunan di Padang Merbuk dengan memakai jersey ungu. Untuk rekod, persempadanan semula kawasan pilihan raya telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-14 2018. Namun persempadanan semula tersebut tidak menguntungkan UMNO Barisan Nasional apabila mereka tewas pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Jika kita teliti, bilangan pemilih adalah jelas bilangan mereka di kawasan bandar amat besar berbanding di kawasan luar bandar. Contohnya kawasan Damansara yang dimenangi oleh Ahli Parlimen DAP Tony Phua mempunyai 164,322 pemilih. Tidak pula beliau mengadu terbeban dan hanya mahu 20,000 hingga 30,000 pemilih sahaja berbanding dengan Pasir Mas yang mempunyai 71,222 pemilih sahaja. Adakah Ahli Parlimen PAS Ahmad Fadli Syari sudah terbeban? Jika mahu mengubah bahagian-bahagian dalam sempadan kawasan parlimen, ia lebih logik dilakukan bagi kawasan yang padat penduduknya seperti di Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Malangnya, kedua-dua wilayah ini tidak dikuasai PAS, lalu parti itu mahu mengubah hanya di Kedah, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Justru PAS sebenarnya nak apa? Nak tambah bilangan ahli parlimen Islam Melayu atau malas bekerja. Setakat ini Kerajaan Perikatan Nasional ramai Islam Melayu tetapi nak bersidang di parlimen pun takut. Tolonglah, jangan memalukan Islam. Persempadanan semula kawasan dan bahagian-bahagian untuk pilihan raya mengikut agama atau kaum tidak boleh diterima sama sekali. DAP Selangor dilaporkan sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan UMNO berdasarkan prinsip perjuangan antara komponen Pakatan Harapan. Menurut Naib Pengerusinya Eng Swee Lim, dalam situasi politik tidak menentu pada masa ini, semuanya bukan mustahil termasuk kerjasama antara parti itu dengan UMNO. Memang ada ura-ura atau spekulasi yang mengatakan ada kerjasama atau rundingan sedemikian. Bagi saya, politik semuanya serba mungkin dan kami di pihak DAP tidak mengambil pendekatan bermusuh untuk selamanya, katanya lapor Sinar Harian. Ahli Dewan Undangan Negeri Sekincan itu berkata DAP sedia berunding bukan sahaja bersama UMNO, malah parti lain asalkan dalam kerangka besar Perjuangan Pakatan Harapan. Katanya DAP tidak ada masalah untuk menjadi kawan kepada mana-mana parti politik. Kita menegaskan sebarang bentuk perbincangan dan formula kerjasama ini mesti ada prinsip yang tidak lari daripada Perjuangan Pakatan Harapan selama ini, tegasnya. Berhubung kesan sekiranya wujud kerjasama antara UMNO dan DAP pada masa akan datang. Menurut laporan Swee Lim berkata, ia bakal memberi impak besar terhadap landscape politik tanah air. Menurut beliau, sekiranya jadi realiti, ia akan dapat menangani beberapa isu seperti menjadikan keadaan politik lebih stabil dan menangani isu perkauman. Kemungkinan isu-isu ini akan reda dan kita boleh fokus kepada pembangunan ekonomi dan sebagainya dapat dicapai, katanya seperti yang dipetik.
Minggu lalu, beberapa pemimpin pembangkang dari Amanah DAP, Muda dan Warisan melontarkan kebimbangan bahawa mereka akan berkompromi dengan kleptokrasi jika bekerjasama dengan UMNO. Mereka menyeru kepada pengukuhan pembangkang, bukan membawa bersama gerombolan kleptokrasi. Namun seruan ini menimbulkan persoalan sama ada seruan pengukuhan pembangkang menghayati gambaran yang lebih besar. Persoalan ini dibangkitkan oleh Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dalam beberapa siri kenyataan beliau berhubung kerjasama dengan UMNO. Apakah kita mengajak mereka sebagai ahli parti kleptokrat ataukah kita mengajak mereka untuk selamatkan prinsip demokrasi? Kenapa semasa kita bercakap tentang Grand Coalition ataupun kerjasama besar politik, kita cuba kesampingkan potensi pihak lain termasuk UMNO? Ataukah kita sempitkan yang grand itu kepada pilihan tertentu sahaja? Soalnya, menurut beliau, matlamat kerjasama bukan hendak menjatuhkan Perikatan Nasional, tetapi kita hendak menamatkan politik jelek, kotor dan rasuah jijik yang diamalkan oleh gabungan itu demi mengekalkan pengkhianatan mereka. Kita melawan atas prinsip nilai, bukannya membabi buta. Kejelasan inilah yang merupakan prinsip yang tidak boleh dikompromi dalam membina kerjasama kita dengan semua pihak termasuk UMNO. Kita bertemu dengan agenda besar, bukan agenda peribadi. Begitulah juga kita mendekati bersatu di ambang pilihan raya umum ke-14. Kini jelas siapa yang membelakangkan agenda besar kita, tegasnya. Beliau berpendapat mengisyaratkan fokus kukuhkan pembangkang telah membuat percanggahan kepada kenyataan Grand Coalition Pakatan Harapan yang awal. Bukankah dengan berjumpa semua pihak itu mampu mengukuhkan kita dan akan menjayakan Grand Coalition kita? Kenapa kita disekat dengan istilah parti kleptokrasi dan kluster mahkamah, bidasnya? Beliau mengingatkan bahawa telah ditegaskan beberapa kali dalam kenyataan bersama Majlis Presiden Pakatan Harapan, tiada kompromi kepada kes mahkamah yang sedang berjalan dan perlu menerima asas reformasi yang Pakatan Harapan aspirasikan bersama. Sebab itu, saya bertanya apa tujuan semua ini? Jika kita meletakkan pembangkang lawan Perikatan Nasional, kita tidak akan meramaikan penyokong. Tetapi jika kita letakkan landasan ayuh bersama, tamatkan kejelikan politik dan pulihkan demokrasi, maka pasti ada di kalangan parti politik lain yang akan bersama kita, termasuk UMNO. Itulah yang dikatakan semangat Grand Coalition. Mujahid berkata PAS dan Bersatu tidak ada iltizam dengan semangat reform dan tidak istiqamah, sedangkan Amanah, DAP dan Keadilan solid kerana meyakini agenda reform. Justru menarik untuk kita fikirkan persoalan Mujahid. Kenapa kita isyaratkan tidak mahu bekerjasama dengan parti kleptokrasi? Apakah kita lebih lemah dari kleptokrasi hari ini? Bukankah kita lebih membuktikan agenda kita lebih besar daripada agenda kleptokrasi? Nampaknya Naib Pengerusi DAP Selangor Eng Swee Lim dapat melihat big picture yang digambarkan Mujahid. Malulah jika pemimpin tertinggi dalam Pakatan Harapan gagal menemui jalan ke arah big picture secara positif. Namun, dari sudut manakah kita melakar semangat Grand Coalition itu, syarat kerjasama wajib tidak lari dengan perjuangan asal Pakatan Harapan. Nampaknya retak dalam Muafakat Nasional Terengganu semakin melebar. Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said berkali-kali menegaskan pihaknya tidak akan memberi peluang kepada Bersatu mahupun PAS. UMNO Terengganu akan meletakkan calonnya di semua 8 kerusi parlimen dan 32 kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri tersebut. Ahmad Said juga dilihat mendapat lampu hijau daripada pimpinan tertinggi UMNO apabila parti itu melancarkan program Amanat 500 Jam Pemuda UMNO Terengganu pada 19 Mac lalu. Program tersebut turut disertai Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Ketua Pemuda UMNO Terengganu Tengku Hafiz Putra. Malam kemarin pula, Perikatan Nasional Terengganu membentuk jawatan kuasa baharu secara rasmi yang terdiri daripada kepimpinan PAS dan Bersatu negeri berkenaan. Jawatan kuasa tersebut dipengerusikan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar. Pengerusi Bersatu Terengganu Datuk Razali Idris dan Pesuruhjaya PAS Terengganu Datuk Husin Awang masing-masing sebagai naib pengerusi 1 dan 2. Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid yang melompat dari UMNO ke Bersatu dilantik sebagai bendahari. Selain itu, Mesyuarat Perikatan Nasional Terengganu juga bertujuan untuk menjemput Parti Anti Hudud Gerakan Terengganu untuk menyertai gabungan politik itu dalam berdepan PRU ke-15 akan datang. Tidak ada kelibat nama Ahmad Said mahupun pemimpin UMNO dalam jawatan kuasa tersebut.
Anehnya, Ketua Penerangan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Wakaf Mempelam, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, hubungan dengan UMNO masih diteruskan melalui Muafakat Nasional. Bagaimanapun, tindakan menubuhkan Jawatankuasa Perikatan Nasional tanpa UMNO itu mengesahkan kedudukan Ahmad Said yang dipinggirkan oleh kepimpinan Gerombolan Tebu Atap, Terengganu. Justru, dakwaan Ahmad Said bahawa tiada sebarang usaha untuk Muafakat Nasional menjayakan hubungan antara UMNO dan PAS itu sememangnya benar. Kalau dahulu Ahmad Said mendakwa UMNO tidak mendapat peruntukan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK dari Kerajaan PAS dengan adil, kini layanan terhadap UMNO lebih dahsyat lagi. Muafakat Nasional tidak berlaku di Terengganu. Apa yang ditakuti oleh Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari bahawa pertembungan 3 penjuru akan berlaku di Terengganu mungkin menjadi kenyataan. Sangatlah rugi UMNO yang mewakili kelompok besar pengundi Melayu ini diketepikan begitu sahaja, katanya. Beliau juga berpendapat Bersatu yang mempunyai kedudukan di puncak kuasa juga rugi jika tidak disertakan bersama dalam Pakatan. Asasnya ialah Islam. Adakah sekali lagi kita mahu melihat negara ini diterajui sekali lagi oleh pentadbiran 22 bulan yang kita lihat kesan dan pendekatannya? Soalnya, kata Fadli, jika berlaku pertembungan, yang rugi bukan UMNO, PAS dan Bersatu, tetapi yang rugi ialah umat Islam keseluruhannya di negara ini, ujarnya. Namun nampaknya retorik perpaduan ummah juga tidak laku di negeri berkenaan. Hakikatnya, umat Islam tak rugi apa-apa, wa imma 1 sen pun. Kerajaan Tebu Atap yang takut parlimen bersidang dan menyusahkan rakyat dengan keputusan yang flip-flop ini sebenarnya tidak layak untuk dikekalkan di Putrajaya. Kalau rakan sendiri pun dikhianati, apa sangatlah rakyat marhain? Apapun PAS dan Bersatu, jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.